Lembaga Warisan Negara NHB akan melakukan kajian sama ada rumah di 38 Oxley Road berpotensi untuk dijadikan sebuah monumen negara. NHB merancang untuk menilai kepentingannya dari sudut nasional, sejarah, warisan dan seni bina. Mendedahkan rancangan menerusi satu kenyataan, NHB akur wujud pandangan berbeza-beza rakyat Singapura mengenai masa depan tapak itu. Jika didapati layak dipelihara, menurut NHB, pemerintah mempunyai masa yang diperlukan untuk menimbangkan pelbagai pilihan bersandarkan laporan Jawatankuasa Menteri pada 2018. Ia merupakan rumah Perdana Menteri Pengasas Lee Kuan Yew. Rumah ini menjadi saksi banyak detik penting dalam lipatan sejarah Singapura. Pada dekad 1950-an, para pemimpin pengasas sering bertemu di ruang makan ini menyumbang kepada penubuhan Parti Tindakan Rakyat PAP. Pertikaian terbuka mengenai rumah 38 Oxley Road timbul pada 2017 antara anak-anak mendiang Lee Kuan Yew. Encik Lee Hsien Yang dan Dr. Lee Wei Ling mendakwa abang mereka, Menteri Kanan Lee Hsien Loong, yang ketika itu merupakan Perdana Menteri, cuba memelihara rumah tersebut bagi kepentingan politik, bercanggah dengan keinginan mendiang ayah mereka. Assembly menolak dakwaan itu dalam satu kenyataan Parlimen. Laporan Jawatankuasa Menteri pada 2018 kemudian merumuskan bahawa walaupun mendiang Lee Kuan Yew lebih cenderung agar rumah itu dirobohkan, mendiang masih terbuka bagi pilihan alternatif jika ia dapat diperbaharui, layak didiami dan privasi keluarganya dipelihara. NHB turut merujuk kepada beberapa pilihan yang ditentukan laporan itu serta lokasi tapak tersebut. Ia berkisar di antara pemuliharaan dan dirobohkan serta dibangunkan semula. Namun mungkin ada pilihan-pilihan lain juga. Matlamatnya adalah supaya pemerintah pada masa hadapan boleh menimbangkan semua pilihan termasuk pilihan-pilihan baru yang mungkin timbul. Pendeknya, pemerintah masa hadapan boleh membuat keputusan bernas yang mencerminkan keinginan mendiang Encik Lee Kuan Yew. Pada 15 Oktober, Encik Lee Hsien Yang, kini pemilik tunggal 38 Oxley Road, mengumumkan rancangan untuk merobohkan rumah itu sejurus selepas kakaknya Dr. Lee Wei Ling meninggal dunia. Beliau membuat permohonan kepada penguasa pembangunan semula bandar URA pada 21 Oktober untuk memulakan kerja-kerja merobohkan rumah itu. NHB bagaimanapun menarik perhatian bahawa merobohkan rumah itu menolak pertimbangan yang sahih mengenai pilihan pemuliharaan. Lantaran itu, satu kajian akan dijalankan oleh Lembaga Penasihat dan NHB kemudian akan membuat saranan kepada Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia MCCY mengenai sama ada untuk mengeluarkan arahan pemulihan. Jika ini dilakukan, pemilik hartanah tersebut dipelawa untuk menyerahkan bantahan sebelum keputusan muktamad diambil. NHB menekankan pemuliharaan tapak tersebut bermakna semua pilihan masih terbuka pada masa hadapan. Tiada perubahan dibenarkan sehingga satu keputusan diambil. Dalam respons beliau mengenai keputusan Lembaga Warisan Negara NHB untuk mengkaji kegunaan seterusnya rumah di 38 Oxley Road, Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia Edwin Tong berkata penting untuk Singapura mendekati perkara ini dengan minda terbuka dan pilihan-pilihannya juga perlu terbuka. Dalam satu catatan di Facebook, Encik Tong mengingatkan bahawa Jawatankuasa Menteri pada 2018 menetapkan beberapa pilihan bagi kegunaan rumah di Oxley Road. Tujuannya agar satu keputusan bernas dapat diambil pada masa mendatang. Encik Tong akur bahawa Encik Lee Hsien Yang, adik kepada Menteri Kanan Lee Hsien Loong, sudah pun memohon agar rumah tersebut dirobohkan segera. Langkah itu, kata Encik Tong, menolak pilihan-pilihan lain yang berpotensi dipertimbangkan. Beliau menekankan semua kemungkinan tidak harus diketepikan buat masa ini. Saudara, kini hanya sesingkat 10 saat saja bagi anda melepasi imigresen untuk keluar masuk Singapura tanpa menggunakan pasport anda. Sejak inisiatif itu dilaksanakan di kesemua 4 terminal Changi mulai 30 September, masa yang diambil pelawat bagi pelepasan imigresen adalah sehingga 60% lebih singkat. Sebelum ini, pelawat mungkin perlu mengambil masa antara 25 hingga 30 saat di mesin-mesin imigresen. Penduduk Singapura kini boleh melepasi imigresen hanya dengan menggunakan biometrik wajah dan iris mata mereka.
Sehingga minggu lalu, hampir 1,5 juta pelawat melepasi imigresen tanpa perlu menyerahkan pasport mereka. With automated clearance being the norm at our checkpoints, our officers are now redeployed to take on higher value job roles, such as interviewing and profiling to safeguard Singapore's borders. While working on the lanes, I will work on duty at the automated lanes. Okay, I'll be holding on to a mobile tablet. Okay, this tablet there will be a prompt. Okay, usually if there is a high risk of travellers, okay, that need to be intervened and which is targeted by our ITC. We call it the Integrated Targeting Center. Then from there, we intervene and do conduct more checks and interviews with the passengers, with travellers. Pelawat yang memasuki Singapura berkongsi betapa mereka kagum dengan inisiatif baharu itu. Menurut mereka, ia jauh lebih berkesan daripada perlu beratur di kaunter-kaunter imigresen. Oh, it's really fast actually. I don't even need to take out my passport to scan or what have you. So it's really awesome. I've been to some where you put your passport in and the machine doesn't even recognise the passport and you have to leave, come back in. So having to scan your face is so much more simple. Sky Corridor di Daerah Inovasi Jurong dijangka siap secara berperingkat mulai tahun depan, menjadikannya lebih selesa buat pejalan kaki, penunggang basikal dan pengangkutan automatik. Menjelang 2027, sebuah bangunan baharu untuk menempatkan pusat kawalan pelabuhan tuas juga akan siap. Ini dalam usaha untuk merangsang pintu masuk ekonomi Singapura. Kedua-dua usaha ini adalah untuk memperkasa Gerbang Barat dengan daerah Tasik Jurong dijadikan sebagai daerah perniagaan terbesar di luar pusat bandar. Gerbang Utara ini akan menghimpunkan industri pembuatan dan umum dengan Woodlands sebagai pusat komersil utama. Akhir sekali, Gerbang Timur akan memanfaatkan keterhubungan lapangan terbang Changi untuk menyokong aliran perdagangan global. Pihak pendakwa menggulung kes terhadap Ketua Pembangkang Pritam Singh tanpa memanggil saksi terakhir untuk memberi keterangan iaitu seorang pegawai penyiasat. Ketua Parti Pekerja WP itu didakwa atas dua tuduhan berbohong kepada Jawatan Kuasa Hak Istimewa COP yang ditubuhkan untuk menyiasat pembohongan mantan anggota Parlimen WP Raisah Khan di Parlimen. Kedua-dua pihak pendakwa dan pembela kini akan memfailkan hujah bertulis. Pihak pembela bercadang untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab bagi satu daripada dua tuduhan itu. Tuduhan itu berkaitan pertemuan Encik Pritam dengan Cik Raisah pada 8 Ogos 2021. Ketika itu, Cik Raisah mengaku kepada para pemimpin WP bahawa beliau berbohong di Parlimen. Encik Pritam dituduh berbohong kepada COP bahawa beliau mahu Cik Raisah menjelaskan di Parlimen apa yang dikatakannya tentang menemani seorang mangsa rogol ke Balai Polis adalah tidak benar. Hakim memberi pihak pembela masa sehingga tengah hari Rabu depan untuk menyerahkan hujah-hujahnya. Kemudian pihak pendakwa perlu membalasnya tidak lewat dari 2 November. Mahkamah akan bersidang semula pada 5 November.